Kat mana saya ni? Akutnya. Seram sungguh tempat ini. Itu kawan saya tu. Harimau dan beruang. Bunyi apa tu? Dinosaur? Jangan takut. Saya akan gunakan kuasa gagah saya. Wush! Wush! Syukur saya selamat dari dimakan dinosaur. Alhamdulillah. Kawan-kawan mesti berhati-hati tau dengan binatang buas dan berbisa. Tapi dengan binatang peliharaan, kita hendaklah menjaganya dengan penuh hikmah. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah sayangilah haiwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Rawah Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Adab-adab kita terhadap haiwan. Dengan haiwan pun kita kena buat baik tau. Bila buat baik, kita dapat pahala. Kalau buat jahat, dapat dosa. Yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Kalau kita nak bela binatang, mestilah ada tempat tinggalnya. Contohnya, kalau nak bela ayam, mestilah ada reban. Kalau nak bela burung, mestilah ada sangkar dan sarangnya. Kalau nak bela kambing, lembu, mesti ada kandang. Sama macam kita jugalah, ada rumah supaya kita selamat, dapat berlindung dari hujan dan panas serta keselesaan. Yang kedua, memberikan makanan dan minuman. Jangan lupa kena bagi makan. Itu dah jadi tanggungjawab kita sebab kita yang bela. Jangan sampai binatang belaan kita tu mati kebuluran. Kesian dia. Yang ketiga, belas kasihan terhadap haiwan. Kita kena sayang, layan dengan baik. Tambah-tambah kalau binatang tu comel. Macam kucing, arnab, cute sangat. Yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau binatang peliharaan kita tu sakit, kita kenalah berikan rawatan. Bawa je pergi ke klinik haiwan. Yang kelima, hindari perlakuan zalim. Janganlah kejam sangat. Ada kes yang berlaku baru ni, sanggup dibuat main-main, kucing letak dalam mesin basuh. Kejam sungguh. Tak ada rasa belas kasihan langsung. Dan yang terakhir, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Contohnya, kalau kita dah nampak ular senduk lalu depan kita nak patuk, takkanlah kita nak berdiam diri je kan? Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Saya fokuskan kepada 3 kategori. Yang pertama, haiwan. Yang kedua,
manusia. Dan yang ketiga, alam. Yang pertama, haiwan, iaitu terhindar daripada sebarang ancaman, menjadi sihat dan dapat membiak dengan banyak. Maksudnya, kalau kita menjaga habitat haiwan, makan minum semua kita jaga dengan baik, maka haiwan akan hidup dengan sihat dan dapat biak dengan banyak. Yang kedua, manusia, iaitu mendapatkan sumber makanan yang mencukupi, menjanakan ekonomi. Maksudnya, jika kita mengamalkan adab terhadap haiwan, kita mudah untuk mendapatkan sumber makanan daripadanya. Contohnya ayam, ikan, kambing, lembu dan lain-lain. Dan secara otomatiknya dapat menjanakan ekonomi melalui urus niaga jual beli. Dan yang terakhir, alam, iaitu habitat terpelihara, melestarikan ekosistem alam. Maksudnya, haiwan, habitat, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar terjaga dengan baik. Hai, ingat saya lagi tak? Sayalah yang hampir-hampir dimakan dinosaur tu. Baiklah. Sebenarnya, saya tengah tunggu kawan saya ni. Mana dia? Itu dia. Dah sampai. Kenalkan, ini Pak Belang. Hai, saya Pak Belang. Comel tak saya? Sebenarnya, aku ni ada soalan untuk engkau jawab. Tanyalah. Aku ni kan Pak Belang. Haiwan yang berani, comel, bijak. Apa soalannya? Kenapa kita kena sayang pada haiwan ya? Sayang pada mak ayah cukuplah. Ini nak sayang pada haiwan. Kenapa? Lah, kau tak tahu ke? Sebabnya haiwan kan makhluk juga. Sebab itulah kita kena sayang. Oh, barulah saya tahu. Kalau dengan mak ayah, kita kena hormat dan jaga adab. Kalau dengan haiwan, ada ke adab-adab terhadap haiwan? Kau tahu tak? Aku kan bijak. Semua aku tahu. Antara adab terhadap haiwan ialah kalau kita bela ataupun pelihara binatang, contohnya seperti burung. Burung tu kita kurung dalam sangkar kan? Jadi, mestilah kita kena bagi makan, bagi minum. Jangan tak bagi makan dan minum. Takut tersiksa burung tu. Yang kedua, jangan bersifat zalim. Jangan sesuka hati nak memukul, nak menyepak. Selalunya yang saya nampak, orang-orang suka siksa binatang. Suka sepak kucing, dera. Tak boleh macam tu. Kita kena jaga adab terhadap haiwan. Kau faham tak apa yang aku cakap ni? Macam mana pula kalau binatang tu berbahaya pada kita? Boleh tak nak pukul dia? Cuba kau fikir. Kalau ada kala jengking kat badan kau, apa kau nak buat? Mestilah aku bunuh. Aik,
Kenapa kau nak bunuh? Kalajengking ni pun makhluk Allah juga. Kalau aku tak bunuh kalajengking tu, nanti aku pula mati. Binatang yang mengancam nyawa manusia dibenarkan membunuh. Contohnya kalajengking, tikus, ular dan lain-lain. Tadi aku rasa aku yang tanya soalan pada engkau, tapi aku yang jawab. Sebab aku nak kau berfikir. Ini soalan kebal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang larangan terhadap haiwan. Yang pertama, tidak memusnahkan habitat haiwan. Tahu ke apa maksud habitat haiwan? Maksudnya tempat tinggal haiwan lah. Contohnya di dalam hutan ke, dalam air, dalam tanah ke dan sebagainya. Jadi, janganlah musnahkan habitat haiwannya. Yang kedua, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Kenapa kita perlu sayang pada haiwan? Sebabnya haiwan pun makhluk Allah. Jadi, tak bolehlah membunuh makhluk lain dengan sesuka hati. Membunuh haiwan dengan sengaja tanpa sebarang sebab adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi, ada nas yang membenarkan untuk membunuh haiwan-haiwan tertentu. Ini kerana sesetengahnya mengancam nyawa manusia, melakukan kerosakan dan sebagainya. Contohnya, tikus, kalajengking, burung helang, burung gagak dan sebagainya. Larangan yang terakhir ialah jangan menyiksa haiwan. Tidak kira haiwan itu halal atau haram bagi umat Islam, asalkan ia tidak mengancam kita, maka tidak boleh disiksa atau dicederakan. Hukum menyiksa haiwan adalah berdosa. Kalau binatang itu berbahaya sehingga mengancam nyawa, lebih baik terus dibunuh tanpa mencederakannya. Itu nyamuk Aedes tu. Kita kena hapuskan habitatnya. Kalau tak hapus, nanti akan memudaratkan pada manusia. Kalau nyamuk Aedes ni gigit manusia, akan dapat demam denggi. Di rumah adik-adik, ada tak pembiakan nyamuk Aedes? Kalau ada, cepat-cepat hapuskan ya. Bagus akhlak ni. Bagi makan pada arnab, haiwan peliharaan. Di rumah adik-adik, tentu ada binatang peliharaan kan? Seperti kucing ke, burung, ikan ke. Dah bagi makan ke belum? Kenapa budak tu panjat pokok? Nak ambil buah ke? Tak ada pula buah. Lah, nak ambil burung. Janganlah macam tu. Biarlah burung tu tinggal di situ. Janganlah kacau habitatnya. Betul tak kawan-kawan?